Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan dan memperjelaskan berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP, iaitu berkenaan dengan isu status permohonan sedah diterima dan juga permohonan anda tiada dalam rekod. Jadi lewat malam tadi, pihak KWSP telah pun mengeluarkan satu infografik yang ringkas bagi menjelaskan tentang isu ini. Mungkin kerana ramai yang bertanyakan berkenaan perkara ini, ramai yang gusar, ramai yang risau. Jadi pihak KWSP telah mengambil inisiatif untuk menjelaskan perkara ini. Yang pertama, permohonan anda telah diterima. Ini bermaksud permohonan pengeluaran khas anda telah diterima, sedang disemak dan akan diproses secara berperingkat. Bayaran akan dibuat bermula daripada 20 April 2022. Okey. Jadi di sini yang pertama yang saya nak jelaskan adalah berkenaan dengan diproses secara berperingkat. Ramai yang argue dalam ruangan komen Facebook di KWSP, kalau kata tak ada syarat, kenapa nak proses, kenapa nak perkara ni berperingkat, permohonan diterima dan sebagainya, keluarkanlah status lulus sebab tiada sebarang syarat. Tetapi sebenarnya saya tak pernah mengatakan, ataupun pihak KWSP sendiri tak pernah mengatakan bahawa pengeluaran ini tidak ada sebarang syarat. Ada syarat yang diletakkan, ada syarat yang ditetapkan. Syarat itu dalam infografik ringkas KWSP telah menyatakan syarat ataupun kelayakan untuk pengeluaran khas ini. Saya kongsikan di tepi. Yang pertama adalah berumur 54 tahun dan ke bawah. Yang kedua, warga negara ataupun bukan warga negara yang bermastautin di Malaysia. Yang ketiga adalah mereka yang mempunyai baki sekurang-kurangnya RM150. Tiga perkara ini sebenarnya adalah syarat. Okey, apabila kita faham tentang tiga perkara ini, kita tahu, oh, rupanya nak buat pengeluaran ini, dia ada kriteria, dia ada syarat ataupun dia ada kelayakan. Dan kelayakan dia adalah sedemikian. Jadi kita akan berasa lebih lapang. Sebab apa? Kita tahu, oh, sebab itulah pihak KWSP mengambil masa. Hari ini keluar status permohonan diterima, nanti akan lulus. Sebab apa? Mereka perlu membuat semakan. Kenapa perlu membuat semakan? Pihak KWSP tidak menjanjikan 100% lulus disebabkan ketiga-tiga perkara tersebut. Saya dah kata berulang kali, malah ramai yang menghentam saya di ruangan komen, apa abang ni duk cakap syarat lah apalah. Memang ada. Sebab apa? Anda kena faham, saya sendiri mendapat banyak komen daripada penonton yang mana yang mereka ini pada tahun ini akan berusia 55 tahun. Ada yang pada bulan Mei akan berusia 55 tahun, ada yang pada bulan Disember, malah ada yang pada bulan April. Jadi mereka tanya macam mana? Saya pun tak boleh nak bagi jawapan yang tepat. Tetapi bagi yang melahir selepas pada bulan April, saya menyarankan mereka untuk membuat permohonan. Cuba sahaja dan insya-Allah saya yakin permohonan akan lulus kerana pembayaran akan bermula pada 20 April 2022. Tetapi bagi mereka yang lahir selepas daripada 1 April, 2-3 April sampailah kepada 20 April, 21 April dan sebagainya, saya pun menasihatkan mereka untuk membuat juga permohonan. Tetapi ada kebarangkalian permohonan mereka ini akan ditolak. Bukan kerana mereka tak boleh mengeluarkan wang mereka, tetapi mereka ini apabila mencapai usia 55 tahun, mereka boleh mengeluarkan semua terus wang mereka, yang mana prosesnya mengambil masa selama 3 hingga 5 hari bekerja. Lagi cepat daripada pengeluaran khas, lagi banyak daripada pengeluaran khas. Sebab itulah adanya proses semakan terhadap permohonan pengeluaran khas KWSP. Begitu juga dengan isu baki sebanyak minimum sebanyak RM150, kerana dalam proses pemprosesan ataupun pembayaran
pada 20 April nanti, mungkin ada yang mengeluarkan wang caruman mereka untuk perkara-perkara yang lain, untuk bayar hutang PTPTN, untuk bayar ansuran perumahan, untuk mengurangkan bayaran pinjaman perumahan dan sebagainya, yang mana contoh yang mana mungkin menyebabkan baci akaun mereka tu berada pada bawah RM150 dalam bulan April ini sebelum pembayaran. Jadi kalau kata pada pembayaran dilakukan kepada perkara-perkara yang lain, contohnya dilakukan pada 10 April, 11 April, jadi baci kedua-dua akaun mereka secara total ada RM120, RM130. Jadi mereka ini adalah antara orang yang tidak akan layak untuk mendapat bayaran. Kerana minimum pengeluaran adalah sebanyak RM50 dan baci mereka tidak mencapai baci minimum sebanyak RM150. Sebab itu ada pemprosesan dan perlu ditunggu status. InsyaAllah saya yakin status akan berubah menjadi status permohonan diluluskan kelak. Mungkin mengambil masa dalam 3-4 hari ataupun 1 minggu. Kita kena faham kenapa lambat, kerana mereka perlu menyemak baci pencarum yang terkini, terutama sekali bagi pencarum yang mempunyai baci yang tidak banyak dan juga yang ada membuat pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kerana kita perlu ingat, pengeluaran khas ini mensasarkan hampir sebanyak 6 juta lebih pencarum yang aktif, yang layak lah, maksudnya yang mempunyai baci yang layak untuk membuat pengeluaran. Jadi bukan kita seorang saja. Kadang-kadang ramai yang bila menyatakan komen ni marah, tak ada syarat dan sebagainya, sebab dia nampak diri dia saja, dia tak nampak orang lain. Bagi kami, saya yang buat konten berkenaan dengan isu-isu ini, saya mendapat banyak perkongsian. Ada yang bimbang, ada yang nak cuba, ada yang tak cuba sebab umur, ada yang takut baci tak mencukupi, ada yang dah keluarkan dan sebagainya. Jadi situasi di luar sana pelbagai. Ingat, bila kita faham perkara itu, kita akan berlapang dada, kerana walau macam mana pun, insya-Allah selagi mana kita bukan berada dalam ketiga-tiga kategori tersebut tadi, kita akan layak untuk menerima pengeluaran khas sebanyak sehingga RM10,000 ini. Jadi tolong fahami, saya tidak mengkritik mana-mana pihak ataupun sebagainya, tetapi kelayakan itu bermaksud adalah syarat. Maksudnya dia perlu diproses, dan insya-Allah anda tidak berada dalam tiga kategori tersebut, permohonan anda akan berjaya. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan isu permohonan anda tidak ada dalam rekod. Semalam saya ada kongsikan satu penjelasan. Dan hari ini malam tadi pihak GBSP telah mengeluarkan satu kenyataan. Dia menyarankan untuk semak semula dan pastikan maklumat yang dimasukkan adalah sama dengan maklumat semasa permohonan. Kadang-kadang maksudnya di sini adalah mungkin sebab tu memohon ada yang menggunakan nombor telefon yang pertama, tetapi dia terlupa, dia buat permohonan, dia gunakan nombor telefon yang kedua. Boleh ke? Okey. Jadi saya dah mendapat ada 2-3 perkongsian sebelum ini. Mereka mengatakan bahawa telefon mereka tidak pernah yang digunakan tidak pernah berdaftar dengan pihak GBSP, tetapi mereka cuba membuat permohonan, tidak ada OTP dan boleh membuat permohonan. Malah semasa semakan 9 April, status yang keluar adalah permohonan anda diterima. Jadi ada kebarangkalian yang ada individu-individu apabila dia membuat semakan, dia menggunakan nombor telefon yang lain akibat terlupa ataupun sebagainya. Ramai yang berkongsikan, kalau tuan-tuan cari dalam komen dan sebagainya, yang boleh membuat permohonan tetapi tidak ada OTP, yang boleh membuat permohonan tetapi nombor telefon yang digunakan tu tidak berdaftar ataupun adalah nombor telefon yang baru. Saya tak boleh jawab kenapa, itu kita kena dapatkan penjelasan daripada KWSP sendiri, tetapi situasi setiap orang tu tidak berbeza. Sebab tu pihak KWSP menyarankan untuk membuat semakan semula dan pastikan maklumat yang kita guna untuk semakan adalah maklumat yang sama semasa kita membuat permohonan. Maklumat tersebut sudah tentulah nombor telefon, kerana nombor IC tak mungkin akan berubah. 2 saja maklumat yang digunakan untuk membuat semakan. Dan sekiranya anda yakin maklumat yang anda gunakan itu adalah maklumat yang sama dengan anda membuat permohonan, KWSP menyarankan untuk menghubungi hotline pengeluaran khas, iaitu 03-8922-4848 pada waktu bekerja untuk membuat semakan lanjut. Jadi semak
hari ni tengok sama juga, tidak ada dalam rekod. Semak esok, tidak ada dalam rekod. Bermula 8.30 pagi, anda boleh menghubungi pihak kedai BSP untuk mendapat pengesahan. Kenapa perlu menghubungi? Kerana kita perlu faham ini adalah sistem yang lain, tapi dia menggunakan database kedai BSP juga untuk menyemak, untuk mengeluarkan jumlah yang kita layak untuk memohon maklumat-maklumat peribadi kita dan sebagainya. Tetapi ada kebarangkalian berlaku ralat semasa permohonan. Ada yang saya nampak semalam berkongsi maklum balas apabila saya berkongsikan tentang perkara ini. Dia kata bila tak ada permohonan, dia cuba isi semula seperti yang saya nasihatkan, dan dia dapat masuk untuk membuat permohonan semula dan hantar. Dan ada yang mengatakan selepas hantar dalam tempoh beberapa lama, dia buat semakan status permohonan diterima. Saya tidak boleh mengesahkan tentang perkara itu, tetapi saya melihat ramai yang mereka apabila permohonan tidak ada dalam rekod, mereka cuba untuk membuat permohonan semula, dan permohonan semula mereka boleh dilakukan dan boleh dihantar. Jadi itu adalah salah satu perkara yang anda boleh cuba hari ini. Kalau tidak ada dalam rekod, cuba untuk membuat permohonan semula. Buat tak boleh sebab dia kata permohonan telah pun dilakukan. Telefon ke BSP untuk rectify ataupun untuk mendapat penjelasan bagi isu ini. Di sana mereka akan buat semakan seperti yang saya dapat perkongsian juga. Ada sebelum saya tersemakan, ada yang cuba telefon ke BSP, dia berkata, ada, kita nampak rekod permohonan tuan. Sebelum semakan kelulusan, ada beberapa individu yang cuba menelefon ke BSP untuk bertanyakan perkara apa tidak pasti, tetapi mereka bertanyakan sekali tentang permohonan mereka dan BSP dapat melihat perkara tersebut di dalam sistem. Jadi itu antara perkara yang anda perlu lakukan. Untuk mereka yang masih lagi keliru dan sebagainya, berlapang dada, perkara ini mengambil sedikit masa, namun untuk kali ini tempohnya adalah lebih singkat berbanding dengan pengeluaran-pengeluaran yang sebelum ini. InsyaAllah nanti akan bertukar status lulus, dan apabila ada status lulus nanti sudah tentu akan ada isu-isu yang lain pula. Nanti saya akan berkongsikan berdasarkan pengalaman iCitra dan juga iSinar. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, perkara yang terkini, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang masih lagi mempunyai sebarang masalah, sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.